Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya kita lihat KPS bersih soalan esei. Sama juga beberapa perkara, contohnya pemboleh ubah, hipotesis. Cuma ada tambahan iaitu penyataan masalah, kaedah, jangkaan dan juga langkah berjaga-jaga. Jadi seperti biasa, sebelum kita meneruskan atau menulis jawapan, langkah pertama yang kita kena perhatikan ialah maklumat yang dibekalkan. Jadi aktiviti yang dilakukan mempengaruhi kadar nyutan jantung ya. Orang yang sedang melakukan aktiviti fizikal, maknanya aktiviti fizikal akan mempunyai kadar denyut jantung yang berbeza. Yang diperhatikan nanti ialah aktiviti dengan kadar denyutan jantung. Jadi maknanya ini kita manipulasi, pemboleh ubah dimanipulasi. Yang ini pemboleh ubah bergerak balas. Kenal pasti itu dulu. Jadi kalau sudah dapat, paham sudah kita apa sebenarnya yang mahu dibuat dalam eksperimen ini. Okey, penyataan masalah. Penyataan masalah mesti dalam bentuk soalan. Contohnya, dalam kehidupan seharian. Okey. Adakah cahaya terik matahari mempengaruhi warna kulit seseorang? Jadi eksperimennya kita jemur dia. Kan? Okey. Itu contoh dia. Hipotesis biasa faktor yang perlu diubah. Kadang-kadang lembaga ni dia ubah ayat itu. Sebenarnya ini ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Faktor yang perlu ditetapkan ini pemboleh ubah dimalarkan. Jadi jelas Okey, kita tengok jawapan yang pertama. Penyataan masalah. Jadi cikgu sudah bagi jawapan itu. Okey, adakah aktiviti fizikal meningkatkan kadar denyutan jantung? Tanda soal. Ataupun adakah kadar denyutan jantung semasa berlari lebih tinggi berbanding semasa berehat? Jadi sebab kita ni mau buat eksperimen. Jadi macam mana kita buat tu? Jadi ada orang buat aktiviti, ada orang yang kita buat dalam dua keadaan, iaitu berehat dan sedang melakukan aktiviti. Jadi itulah kita punya persoalan. Seterusnya hipotesis. Hipotesis kita tahu sudah bahawa aktiviti fizikal memang mempengaruhi kadar denyutan jantung. Jadi kadar denyutan jantung semasa berlari lebih tinggi berbanding semasa berehat. Jadi ataupun aktiviti fizikal akan meningkatkan kadar denyutan jantung. Jadi maknanya kita ambil satu orang pelajar. Okey, kita ukur kadar denyutan jantungnya semasa berehat. Berapa denyutan seminit? Lepas tu katakan kita suruh dia lari 200 meter. Kita ukur kadar denyutan jantung. Jadi di situ yang kita manipulasi ialah aktiviti fizikal. Satu berehat, satu berlari. Okey, C. Faktor yang dimanipulasi. Okey, pemboleh ubah. Jenis aktiviti fizikal. Yang sama ialah pelajar. Maknanya kita pakai satu orang sahaja sebab kita ukur dia berehat dan juga berlari. Jadi cukup satu orang. Okey, kaedah. Seorang pelajar dipilih untuk melakukan eksperimen. Dia diminta duduk dalam keadaan rehat selama 5 minit. Kadar denyut nadi seminit dikira. Pelajar diminta berlari 100 meter. Terpulang kepada kamu jarak ni. Jadi selepas berlari, kadar denyutan nadinya dikira semula. Senang sahaja dia punya kaedah eksperimen. Okey, jangkaan pemerhatian. Apa yang kita jangkakan? Jadi kita tahu bahawa kita punya hipotesis tu kita terima, iaitu aktiviti fizikal meningkatkan kadar denyutan jantung. Kadar denyutan jantung semasa berlari lebih tinggi berbanding rasa rehat.
ataupun aktiviti fizikal meningkatkan kadar denyutan jantung, sama dengan kita punya hipotesis. Okey, langkah berjaga-jaga. Maknanya apa yang kita patut lakukan supaya eksperimen itu tidak terjejas keputusannya. Jadi, yang patut kita buat ialah pastikan pelajar yang sama melakukan eksperimen. Maknanya kita tidak tukar orang. Okey, itu sahaja.